Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Cikgu Aida nak ajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bab 3. Okey, seterusnya okey, 3.1 keseimbangan alam semula jadi. Okey, keseimbangan alam ditakrifkan sebagai keadaan interaksi antara organisma dengan organisma lain. Okey, maksud di sini interaksi itu adalah hubungan. Hubungan yang saling memerlukan antara satu sama lain. Okay, seperti kita manusia perlukan oksigen dan manakala tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Itulah cycle kita, kitaran. Okay. Keseimbangan alam dikekalkan oleh kita semula jadi seperti kitar nitrogen, kitar karbon dan juga kitar air. Okay, seterusnya dikekalkan juga oleh rantai makanan diikuti dengan siratan makanan. Okay, kita go through satu persatu. Boleh ya? Kitar nitrogen kita dah belajar dan memahami sebelum ni. Kita terus pergi pada kitar karbon. Okay, kitar karbon. Kitar karbon berlaku mulai 3 proses iaitu di sini. Nombor 1, pembakaran bahan api fosil. Yang kedua, melalui respirasi tumbuhan, respirasi haiwan. Yang ketiga, perebutan. Okey, bagaimana ia berlaku? Lihat di skrin. Okey. Kitar karbon merupakan salah satu kitar semula jadi yang berfungsi untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Cikgu terangkan satu. Okey, nombor 1, pembakaran api fosil. Okey. Contohnya di kilang-kilang, pembakaran bahan api fosil mengakibatkan pembebasan karbon dioksida di atmosfera. Okey, yang kedua melalui proses perebutan di mana karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Okey. Tumbuhan mati dan tumbuhan dimakan oleh haiwan terus menjadi jirim organik ataupun dikompos dan diuraikan oleh bakteria pengurai dan kulat terus terbebas menjadi gas karbon dioksida. Yang ketiga, direct daripada proses respirasi daripada tumbuhan. Okay, tumbuhan dimakan oleh haiwan dan haiwan berespirasi dan membebaskan gas karbon dioksida. Tapi kita perlu ingat, karbon dioksida diperlukan di atmosfera hanya 0.0.3% sahaja. So macam mana proses lain yang membalancekan ataupun mengurangkan apabila karbon dioksida ni terlebih? Okay, melalui proses fotosintesis. Okay, boleh faham? Okay, ini adalah dia punya ringkasan. Okay, 3 proses yang mengembalikan kandungan karbon dioksida. Okay, respirasi, perebutan dan pembakaran. Tadi cikgu dah explainkan. Okay, proses yang mengurangkan karbon dioksida ke atmosfera melalui fotosintesis dan juga keterlarutan. Okey, terus awak buka muka surat latihan, muka latihan muka surat 18 dan awak boleh jawab. Cikgu bagi masa 5 minit.
Okey, siap. Teruskan ke kitar air. Bagaimana kitar air berlaku? Kitar air berlaku melalui 3 proses juga, iaitu transpirasi, respirasi dan juga penyedatan. Okey, penyedatan berlaku air sungai, air laut, air yang bertakung disejat oleh matahari menjadi wap air. Okey, respirasi melalui haiwan ataupun kita bernafas terus hasilkan wap air. Transpirasi, okey, dia berlaku di mana air diserap oleh akar, bawa ke xilem dan dibebaskan melalui liang stoma. Terus disejat menjadi wap air. Okay, liang stoma yang membuka, liang stoma tu ada air, okey. Okey, apabila wap air ni bergabung, okey sini. Bila wap air ni dah sampai di satu tahap dia terkondensasi, dia menjadi titisan air dan seterusnya membentuk awan. Titisan air bergabung, titisan yang berat, seterusnya turunlah hujan. Okey. Ini rumusan tentang proses-proses kitaran air melalui transpirasi, penyedatan dan juga respirasi. Okey. Okey, awak boleh jawab dulu, dah siap? Sila take note, cikgu nak bagi tip penting ni. Okey. Tumbuhan mengambil gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis untuk mengurangkan terlalu banyak terhasilnya gas karbon dioksida. Okey, bila soalan tanya proses yang manakah menggunakan gas karbon dioksida, proses yang mana? Okey, cikgu bagi satu soalan untuk awak. Okey, dalam gambar rajah ni, yang mana satu proses yang menggunakan karbon dioksida? Di sinikah atau di sinikah? Di sinikah, di sinikah? Okey, yang mana satu? Di situ awak boleh nampak perbezaan dia, okey? Okey, seterusnya dah habis kitar air, kitar karbon dioksida, kita terus pergi kepada rantai makanan. Rantai makanan ialah pemindahan tenaga dari tumbuhan kepada organisma lain secara berantai. Okey. Oh, ada tertinggal di sini. Ada satu lagi iaitu pengeluar. Pengeluar ialah tumbuhan hijau. Dia bukan pengguna primer ya. Salah. Okey, sorry. Okey, yang pertama tumbuhan hijau ni diletakkan sebagai pengeluar. Okey, manakala haiwan yang pertama makan pengeluar ni adalah pengguna primer. Pengguna sekunder ialah haiwan yang makan pengguna primer dan pengguna tertia adalah haiwan yang memakan pengguna sekunder. Okey. Seterusnya, cikgu perlihatkan awak contoh. Contoh satu, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah, contoh yang kedua, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Yang ketiga,
Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kadai, tu macam cicak macam tu. Cicak makan oleh burung helang. Ini adalah contoh rantai makanan. Rantai makanan ada satu binaan rantai saja. Okay, kita tengok siratan makanan apa pula. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okay, ia dapat mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Tetapi siratan ini terganggu apabila salah satu organisma terancam. Contoh dia ular makan tikus. Tetapi kalau tikus mati, apa jadi kat ular, populasi ular? Maka populasi ular itu akan berkurang. Okay, dekat sini pun kita boleh tengok dalam siratan makanan ni, organisma berinteraksi antara satu sama lain bagi mengekalkan keseimbangan alam. Okay, diingatkan sekali lagi, pengeluar terdiri pada tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang ini, okay. Kita ulang sekali lagi, tumbuhan hijau dikatakan sebagai pengeluar kerana boleh menghasilkan makanannya sendiri. Okay, awak kena tahu bezakan pengguna primer, pengguna sekunda, pengguna tertier dalam satu habitat tu. Okay, di sini awak boleh terus jawab soalan di muka surat 19 atas sekali. Okay, rantai makanan. Okay, ni contoh satu. Kalau awak rajin, awak keluarkan kertas dan awak tulis berapa rantai makanan dan berapa rantai makanan dalam siratan makanan ni. Okay, cikgu bagi 2 minit. Okay, sudah. Contoh kedua. Cikgu bagi 2 minit lagi untuk awak keluarkan berapa rantai makanan yang ada di dalam siratan makanan. Contoh dulu. Okey, sudah. Okey, awak boleh buka muka surat 23. Okey, kat sini pun awak boleh tengok balik. Okey. Namakan dua pengeluar. Okey, awak tengok di muka surat 23. Mengapakah organisma dikategorikan sebagai pengeluar? Kenapa? Kenapa tumbuhan dipanggil pengeluar? Sebab apa? Okey, nyatakan fungsi bakteria saprofit. Untuk apa saprofit tu tadi? Dia dalam proses perebutan dia buat apa? Sudah bagi jawapan Okey, tulis satu rantai makanan dan apa yang berlaku pada profesi tersebut jika semua tumbuhan akuatik mati. Itu awak boleh jawab Okey, dah. Terusnya, kita terus kepada bencana alam. Okay, ini adalah gambar-gambar antara gambar bencana alam. Okay, boleh perhatikan. Rasa cikgu setiap tahun mesti berlaku. Kenapa? Kenapa berlaku bencana alam? Akibat daripada apa? Di situ boleh salin. Bencana alam merupakan kejadian semula jadi yang menyebabkan kemusnahan yang besar kepada alam sekitar. Bencana alam berlaku apabila terdapat perubahan yang mendadak pada suhu,
hujan, angin dan tanah. Ulang Bencana alam berlaku apabila terdapat perubahan yang mendadak pada suhu, hujan, angin dan tanah. Okey. Ini adalah antara Allah. Okey, ini adalah antara gambar-gambar. Seterusnya. Okey, contoh bencana alam: kemarau, banjir, ribut taufan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kebakaran hutan. Okey. Kesan daripada bencana alam di dalam skrin ni. Okey. Kemarau, mengakibatkan kawasan mengalami kekeringan dan seterusnya tumbuhan mati. Okey. Bencana alam seperti banjir disebabkan oleh hujan, leburan salji dan menyebabkan kenaikan paras laut, dan kesan dia mengakibatkan tumbuhan mati bila lama air bertakung. Okey, seterusnya bencana alam. Bencana alam ribut taufan. Disebabkan dan berlakunya angin kuat. Okay, kesan dia menyebabkan kerosakan habitat haiwan dan manusia. Seterusnya bencana alam letusan gunung berapi berlaku kerana disebabkan magma dalam kerak bumi naik ke atas, lava panas merosakkan semua di sekeliling, dan kesan dia ada debu, menyebabkan pencemaran udara dan hujan asid. Okay, seterusnya bencana alam gempa bumi merosakkan habitat semula jadi dan harta benda. Seterusnya adalah bencana alam kebakaran hutan yang disebabkan oleh kilat, cuaca panas dan kelalaian manusia. Biasanya lah yang banyak yang berlaku adalah disebabkan kecuaian manusia. Baling putung rokok kan, terus dah panas, terus baling putung rokok menyebabkan pembakaran tak terkawal. Okay, menyebabkan kesannya merosakkan hutan dan menyebabkan pencemaran udara. Okay, seterusnya pencemaran alam sekitar. Okay, awak tahu dulu gambar. Pencemaran alam sekitar ialah kemerosotan kualiti persekitaran, kesan daripada pembuangan bahan yang berbahaya ni seperti kilang, sisa toksik ni. Okay. Ya, awak tengok gambar dulu. Okay, pencemaran berpunca daripada penggunaan bahan api fosil, pembuangan sisa toksik daripada kilang, penggunaan kenderaan dan jentera berat, penggunaan baja kimia secara tidak terkawal. Okay. Okay, di situ kita boleh dapat kesan pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bahan radioaktif. Ini yang cikgu cakap tadi. Punca-punca pencemaran. Pembuangan hasil sisa kilang, bahan toksik, bahan radioaktif, penggunaan baja kimia, pengeluaran asap beracun dari kenderaan, penggunaan bahan api fosil, pembuangan sampah sarap yang tak terkawal, pembuangan kumbahan tak di-manage ataupun tak diselenggarakan dengan baik, penggunaan klorofluorokarbon. Okay, biasa soalan yang paling famous, apakah punca pencemaran? Okay, awak boleh senaraikan 3 lah daripada tu pun boleh. Okay, dah. Cukup Seterusnya, okay, awak boleh take note cikgu cakap ni. Okay, bahan pencemar terdiri daripada gas berasid dan beracun, jelaga, debu, gas karbon monoksida, bahan radioaktif, sisa toksik dan haba. Okay. Untuk nota ini, dan awak boleh jawab di muka surat 19. Bahan pencemar. Okay. Bahan pencemar terdiri daripada gas berasid dan beracun, jelaga, debu,
gas karbon monoksida, bahan radioaktif, sisa toksik dan haba. Okey, contoh gas beracun dan berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida larut dalam air hujan membentuk hujan asid. Okey, sini tak ada. Okey, ini adalah nota tambahan untuk awak. Okey, contoh. Okey, bahan pencemar gas beracun dan berasid. Awak boleh buka muka surat 19 dan terus jawab yang soalan nombor 2 tu. Okey, bahan pencemar untuk gas beracun dan berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan larut dalam air hujan dan membentuk hujan asid. Okey. Pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon monoksida. Okey, pembakaran api fosil tu seperti penggunaan kereta ataupun kilang, dia akan bebaskan gas karbon monoksida. Dia akan mengganggu kita punya pengaliran darah. Okey, boleh. Okey. Soalan bonus untuk awak. Okey, kilang-kilang selain dia menghasilkan gas karbon monoksida, dia menghasilkan gas-gas asid. Apakah nama gas tersebut? Boleh rewind tadi yang cikgu cakap. Dalam gas beracun dan berasid seperti apa? Okey. Dan apakah bahan yang terlarut dalam air hujan yang mengakibatkan hujan asid? Awak boleh jawab. Okey, tu 2 soalan. Okey, boleh? Seterusnya. Okey, kesan pencemaran menyebabkan bronkitis ataupun peradangan paru-paru. Okey, ni awak tengok ni yang normal. Awak punya paru-paru, saluran paru-paru ni adalah saluran paru-paru yang telah tercemar. Okey. Okey, inilah akibat dia. Kalau tidak terkawal, pertumbuhan minyak, ikan akuatik mati dan berbagai lah spesies terancam. Okey, boleh dapat. Okey, ni paling general ataupun umumnya. Kesan pencemaran mengakibatkan kesihatan manusia terjejas, kemusnahan habitat, kemusnahan spesies, kehilangan sumber ekonomi. Okey. Okey, untuk muka surat 24. Okey, dia pencemaran udara ke atas air hujan. Okey. Dia nak tahu biasanya okey, tengok kawasan A kawasan perumahan, kawasan B kawasan perindustrian. Okey. Kita dah tahu tadi apabila terdedah dengan kawasan perindustrian, dia akan kilang ataupun kawasan perindustrian akan menghasilkan gas-gas beracun. Okey, seperti apa tadi? Ada 2. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Okey, disebabkan ada gas-gas beracun mengakibatkan hujan tu berasid. So, kalau C ni dia tanya apakah tunjuk nilai pH dia adalah ni kan asid. Okey, dah awak boleh jawab lah muka surat 24. Okey. Kalau awak tak jelas, awak boleh rewind balik.
punya slide sebelum ni pun boleh. Okay, untuk ada tips lagi untuk awak. Okay, untuk pencemaran udara, dia berlaku daripada sumber gas berasid iaitu sulfur dioksida dengan nitrogen dioksida dijelaga asap karbon dioksida. Kalau untuk pencemaran air, sumber dia daripada bahan toksik logam berat seperti nikel dan kadmium. Saya ulang untuk pencemaran air ni, sumber dia daripada bahan toksik logam berat iaitu nikel dan kadmium, haba bahan radioaktif. Okay. Okay, seterusnya kita masuk kepada pemanasan global. Pernah tengok? Pernah dengar rumah hijau? Amat hangat dan popular. Okay. Okay, kesan rumah hijau. Kenapa dipanggil rumah hijau? Okay. Peningkatan karbon dioksida ni. Okay, ni daripada sumber matahari. Okay, dia bagi matahari. Tapi dia haba terperangkap kerana ada lapisan karbon dioksida yang tebal. Sepatutnya matahari sinaran kat sini kan, dekat bumi dipantul balik, tapi tak semua dipantul kerana dia terperangkap, dan kat sini lah dia panggil rumah hijau. Okey, kerana dia haba yang terperangkap ni berlakulah pemanasan global. Akibatnya berlaku ni cikgu ringkaskan. Okey, awak boleh pause dan tengok. Okey. Okey, kesan pemanasan global atau kesan rumah hijau menyebabkan ais di kutub utara dan selatan cair, peningkatan aras air laut, menyebabkan banjir di kawasan rendah dan kawasan pantai, mengancam ekosistem alam. Okey, seterusnya awak boleh buka surat 25 untuk latihan awak ni. Okey, namakan gas X yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okay. Apa yang menyebabkan, gas apa yang terperangkap tadi? Yang menyebabkan haba tu tak lepas. Okey. Apa aktiviti yang membebaskan gas X? Karbon. Oh, cikgu dah beritahu. Sorry. Okay. Bagaimana gas yang dinamakan DA menyebabkan kesan rumah hijau? Kenapa? Awak kena terangkan bagaimana dia berlaku. Kenapa berlaku memberi kesan rumah hijau? Okay, bagaimanakah tumbuhan hijau dapat mengurangkan kesan? Kenapa perlu ada pokok? Okay. Nyatakan satu cara untuk mengurangkan pembentukan lapisan gas X. Macam mana nak kurangkan pemanasan global? Okay, cikgu bagi satu contoh. Iaitu dengan menanam lebih banyak tumbuhan hijau, melarang pembakaran terbuka. Oh, terlebih. Okay. Boleh ambil Dapat Okey, seterusnya kita bagi lapisan ozon. Okey, lapisan ozon terletak pada lapisan stratosfera. Dengan molekul ozon O3 terdiri daripada 3 atom oksigen. Fungsi dia menyerap 95% hingga 99% sinar ultraungu daripada matahari. Okey, penting lapisan ozon ni. Okey, tetapi dia pembahasan klorofluorokarbon iaitu CFC yang terdapat dalam peti ais, peti sejuk awak, penghawa dingin dan aerosol boleh menyebabkan penipisan lapisan. Ni dalam ni ada penggunaan bahan klorofluorokarbon.
Apa itu klorofluorokarbon? Klorofluorokarbon ialah jenis bahan kimia yang stabil, tidak reaktif, tak pernah terbakar, tidak beracun. Diguna dalam peti sejuk, penyembur pendawat, aerosol pendingin hawa, bekas polistrin. Atom klorin dalam reaksi bertindak balas dengan lapisan ozon dan menguraikan molekul ozon. Dia tak berbahaya tapi dia menguraikan molekul ozon. Sebab itu nanti sinar ultraviolet tu terus direct ke bumi. Apa kesan dia pula? Kesan penipisan lapisan ozon akan menyebabkan katarak mata, kanser kulit, memusnahkan sel daun dan klorofil, kepupusan spesies, meningkatkan suhu persekitaran, pemanasan global, perubahan arah angin. Okay. Gas apa yang terbebas? Gas klorofluorokarbon. Okay, pentinglah tu. Sama-sama kita cegah. Dapat? Okay, dan seterusnya yang terakhir. Okay, awak dah selesaikan dalam buku ni. Yang terakhir, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dan pengawalan pencemaran. Okay. Ia boleh disokong dengan penguasaan undang-undang, penggunaan teknologi moden, penggunaan sumber tenaga yang efisien, kawalan biologi, pendidikan serta pengawalan pencemaran alam sekitar. Okay. Kawalan biologi tu seperti okay, dalam ladang kelapa sawit letakkan buah-buahan tu supaya dimakan, rosak lah kan. Kalau tak nanti tak jadilah buahnya banyak dimakan. Okay. Okay. Satu langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah penebangan hutan kan, ataupun aktiviti pembalakan yang terbuka tu, iaitu menjalankan perhutanan semula. Okay, itu sahaja untuk bab 3. Cikgu harap awak faham. Kalau kurang faham, awak boleh rewind balik. InsyaAllah. Dan sama-sama kita berdoa supaya COVID-19 ni cepatlah pergi. Okay. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.